Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Rabiatul Adabiyah binti Rosli, nombor matrik A188455 akan membentangkan bahagian pengenalan. Kehangatan naturalistik merupakan satu sifat yang kian meresap dalam diri kita di era milenium ini. Ianya kian bergelora ketika diri meningkat dewasa. Naturalistik dari sudut bahasa membawa maksud sifat yang mementingkan kebendaan, ada yang sanggup berbuat apa sahaja bagi memuaskan nafsu dan keinginan kebendaan ini. Kita dapat lihat terutamanya ketika menuntut di mana-mana sahaja IPTA, IPTS dan sebagainya. Mereka yang tergolong dalam kategori ini akan sentiasa dilihat mewah, sedangkan pada hakikatnya tidak. Mereka ini juga sanggup melakukan apa sahaja untuk memenuhi keinginan mereka itu walaupun terpaksa menggadaikan maruah diri. Mengapakah naturalism pada masa kini semakin berleluasa dalam kalangan pelajar dan sejauh manakah ideologi ini mampu memberi impak kepada kehidupan para pelajar? Seterusnya, bagi latar belakang materialistik, secara amnya, sifat materialistik ini wujud oleh kerana budaya hidup masyarakat Malaysia kini yang berlumba-lumba memburu harta duniawi sehingga lupa akan tujuan utama mereka yang mulanya hanya ingin menaikkan taraf kehidupan. Kepercayaan materialism ini merupakan sebahagian penyelewengan yang berlaku sejak tamadun awal manusia lagi yang mempercayai kewujudan hanyalah melalui unsur nyata dan realiti. Perkataan asal materialistik ini muncul daripada perkataan asal dari bahasa Yunani iaitu materia yang bermaksud benda. Prinsip ini menolak unsur spiritual, metagaib dan juga gaib. Dan juga prinsip ini menganggap bahawa kewujudan hanya berunsur material seperti pemikiran, jasad, pengetahuan dan alam. Seterusnya adalah permasalahan kajian. Apakah itu pemikiran materialistik? Pemikiran materialistik adalah merujuk kepada fokus yang berlebihan terhadap harta benda dan kekayaan material sebagai ukuran kebahagiaan dan kejayaan hidup. Terdapat beberapa masalah yang boleh diperhatikan pada pelajar masa kini atau di dalam kajian ini adalah: yang pertama, mendorong pelajar untuk memberikan keutamaan kepada pencapaian material. Yang kedua adalah pelajar mungkin cenderung bersaing secara negatif untuk mendapatkan harta benda dan kekayaan material. Dan yang ketiga adalah pemikiran materialistik yang berlebihan boleh membawa kepada kekecewaan dan ketidakpuasan dalam hidup. Kajian tentang sikap materialistik dalam kalangan belia amat penting bagi menentukan nasib negara pada masa hadapan. Oleh itu, terdapat beberapa objektif berdasarkan kajian yang dilakukan ke atas pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia. Antara objektifnya ialah untuk yang pertama, mengenal pasti tahap pengetahuan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia mengenai sejarah sifat materialistik, dan yang kedua untuk mengenal pasti sejauh mana besar impaknya pemikiran materialistik terhadap pelajar-pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia. Untuk metodologi, kami menggunakan reka bentuk kajian yang berbentuk kajian tinjauan berkaitan dengan persampulan, pengujuran dan analisis data. Kajian dihasilkan berdasarkan objektif kajian iaitu untuk mengenal pasti tahap pengetahuan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia mengenai sejarah sifat materialistik dan sejauh mana besar impaknya pemikiran materialistik terhadap pelajar-pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia. Instrumen kajian pula menggunakan asas penggunaan yang memperoleh data seperti yang dikehendaki dan mencapai objektif kajian yang baik. Untuk mendapat koresponden, kami menggunakan instrumen borang temu buah dan kaedah rujukan. Kemudian, cara mendapat koresponden pula adalah dipilih secara rawak seramai 41 orang di kalangan pelajar UKM. Pemilihan responden adalah mengikut kategori berasaskan jantina, umur, tahun pengajian dan mengikut fakulti. Cara mendapatkan data dan maklumat adalah dengan penyediaan 9 soalan yang berkaitan sifat materialistik dalam kalangan pelajar dan pemilihan responden dalam kalangan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia demi mendapatkan data dan maklumat bagi penyempurnaan kajian ini. Rujukan perpustakaan dilaksanakan. Setiap pekaji mencari ilmu di pelbagai sumber seperti kamus, artikel, blog, buku dan internet untuk mendapatkan maklumat yang betul dan sahih. Akhir sekali, memproses dan mempersembahkan data. Kaedah statistik deskriptif telah digunakan untuk menganalisis data dan data ini mengambil kira peratus dan kekerapan secara manual dan kemudian dipersembahkan dalam bentuk jadual. Sekarang saya akan membentangkan kajian perpustakaan. Kemudian kami telah melakukan beberapa kajian perpustakaan terhadap beberapa artikel. Antaranya termasuklah pengaruh struktur keluarga terhadap materialistik dan pembelian kompulsif pada remaja yang ditulis oleh Ristianawati Dwi Utami.
Artikel ini membincangkan mengenai struktur keluarga yang mempengaruhi sikap materialistik dalam kalangan remaja. Remaja yang berasal daripada keluarga masalah mempunyai sikap materialistik yang lebih ketara daripada remaja daripada keluarga yang bahagia. Tekanan keluarga adalah tekanan atau masalah dalam keluarga yang akan mempengaruhi pemikiran remaja. Tekanan keluarga pada tahap yang tinggi boleh membawa kepada sikap yang merosakkan dan kompulsif kepada remaja tersebut. Artikel yang seterusnya ialah mengenai jangan terlalu materialistik. Materialistik sebagai tolak ukur kepuasan hidup. Artikel ini ditulis oleh Lailatul Fitriyah. Artikel ini membincangkan mengenai bahawa setiap orang menginginkan kebahagiaan. Setiap orang akan mendedikasikan waktu, tenaga dan wang mereka untuk mengejar kebahagiaan dan kepuasan. Pada hakikatnya, orang tidak pernah berhenti pada satu keinginan. Penulis menyenaraikan beberapa tiga dimensi materialistik, iaitu matlamat hidup, kebahagiaan dan ukuran kejayaan. Seterusnya, saya akan membentangkan berkenaan kajian perpustakaan yang ketiga, iaitu pendidikan dalam pragmatik materialistik. Menurut penulis Siddiq Fazil dalam artikelnya, salah satu isu yang diketengahkan adalah berkenaan generasi pendidikan barat. Penulis ada menyatakan tentang penolakan Al-Nadwi terhadap pendidikan sekular barat yang materialistik dualistik atas sebab-sebab tertentu. Mereka juga menolak nilai-nilai moral yang kelihatan tidak praktikal dan tidak berguna. Selain itu, menurut Al-Nadwi, sistem pendidikan barat yang materialistik ini pada hakikatnya tidak lain dari satu konspirasi yang secara halus berusaha menghapuskan generasi Muslim. Hal ini terbukti daripada kenyataan seorang arkitek pendidikan Inggeris di India berkenaan matlamatnya yang ingin melahirkan kelompok Anglophile atau yang sejenis dengannya yang bukan sahaja wujud di India tetapi hampir di seluruh dunia Islam. Kelompok yang sangat instrumental sebagai ejen pembaratan ini amat berbahaya terhadap kelangsungan agama, budaya dan jati diri umat Islam seluruhnya. Di samping itu, sistem pendidikan sekular yang materialistik dan kapitalistik juga boleh melunturkan minat belajar generasi muda pada zaman kini. Sistem pendidikan yang bersifat materialistik ini hanya mementingkan objektif kebendaan demi mengejar gaji yang tinggi, dan ini jelas sekali tidak sesuai digunakan oleh pelajar pada zaman kini. Kajian perpustakaan yang terakhir adalah berkenaan orientasi hidup materialistik dan kesejahteraan psikologi. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Aftina Nurul Husna, penulis ada menekankan mengenai pemerhatiannya terhadap alam sekitar pendidikan, di mana kejayaan diukur melalui kekayaan. Melihat fenomena ini secara kritis, sebenarnya tidak ada yang salah dengan aspirasi kewangan. Walau bagaimanapun, masalah berlaku apabila aspirasi ini dijadikan paling penting sehingga mengabaikan perkara-perkara lain yang lebih penting. Sebaliknya, golongan muda perlulah lebih memfokuskan dalam menentukan matlamat hidup mereka seperti membangunkan akal sihat serta membina identiti yang beretika sebagai matlamat utama dalam kehidupan. Selain itu, penulis juga ada menggariskan beberapa pengaruh luar dan dalaman yang tidak sihat yang mengaktifkan materialistik dalam diri seseorang, seperti faktor psikologi, iaitu rasa rendah diri dan kebimbangan terhadap kematian, serta faktor keluarga berbentuk keibubapaan yang tidak menyokong dalam membangunkan self-esteem yang positif. Penulis juga berpendapat bahawa kesejahteraan psikologi berpunca daripada sikap materialistik seseorang. Orang yang materialistik juga kebiasaannya mengalami kesukaran untuk menabung, mempunyai pengurusan kewangan yang lemah yang sentiasa dihantui oleh kebimbangan kewangan. Dan akhir sekali, ialah gaya hidup yang materialistik boleh menyebabkan pelajar menghadapi pelbagai masalah kesihatan seperti kemurungan dan keresahan. Para pelajar akan terlalu berusaha untuk mendapatkan kemewahan sehingga mendatangkan stres pada diri mereka sendiri dan menjadi kemurungan apabila kemewahan harta yang diingini tidak dapat dikecapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Husna Nadira binti M. Saidi. Nombor matriks A18845 akan menyambung pembentangan dengan membentangkan berkenaan dapatan kajian. Kumpulan kami telah menjalankan dua jenis dapatan kajian, iaitu menerusi borang soal selidik dan juga menerusi temu bual. Menerusi temu bual adalah seramai 10 orang dan menerusi borang soal selidik adalah seramai 41 orang.
dan ini merupakan demografi responden kepada responden yang telah kami buat. Bagi jantina responden adalah lelaki seramai 10 orang dan juga perempuan seramai 31 orang pelajar. Bagi demografi umur pula adalah bagi golongan berusia 19 hingga 20 tahun adalah seramai 7 orang, golongan berusia 21 hingga 22 tahun adalah seramai 29 orang dan golongan berusia 23 hingga 24 tahun adalah seramai 5 orang. Bagi tahun pengajian pula, pelajar tahun 1 adalah seramai 22 orang, pelajar tahun 2 adalah seramai 8 orang, tahun 3 pula adalah seramai 7 orang dan akhir sekali tahun 4 golongan paling sedikit ialah seramai 4 orang sahaja. Akhir sekali bagi demografi responden untuk fakulti adalah pelajar paling ramai adalah terdiri daripada pelajar dari Fakulti Ekonomi dan Pengurusan iaitu seramai 20 orang, Fakulti Sains Teknologi seramai 5 orang, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina seramai 4 orang, Fakulti Pendidikan seramai 4 orang juga, FSSK seramai 2 orang dan akhir sekali Fakulti Pengajian Islam seramai 6 orang. Berikut merupakan soalan temubual yang telah kami tanyakan kepada pelajar. Soalan yang pertama adalah, dalam usaha untuk mencapai kesenangan dan kemewahan dalam hidup, apakah yang mendorong anda untuk mencapai matlamat tersebut? Soalan kedua pula adalah, pada pendapat anda, bagaimanakah anda mendefinisikan sifat materialistik dalam kehidupan? Soalan ketiga pula adalah, pada pendapat anda, adakah sifat materialistik itu memberi manfaat dalam kehidupan? Berikan pendapat anda. Soalan keempat pula adalah, adakah sifat mementingkan kebendaan menjadikan seseorang bersifat sombong, angkuh dan takbur? Huraikan jawapan anda. Soalan kelima pula ialah, sebagai seorang pelajar UKM, apakah gejala sosial yang berlaku di sekeliling anda termasuk dalam konteks materialistik? Dan akhir sekali adalah soalan pendapat, iaitu Ali, Abu dan Chong merupakan pelajar universiti dan mereka berdua merupakan rakan karib. Ali menggunakan peranti siswa berjenama Samsung, manakala Abu dan Chong menggunakan iPad berjenama Apple. Perkara ini telah menimbulkan tekanan kepada Ali kerana tidak mempunyai jenama tablet yang sama. Pada pendapat anda, adakah Ali sepatutnya merasakan sedemikian? Itu sahaja bagi soalan temu bual. Seterusnya saya akan membentangkan berkenaan jawapan yang telah kami perolehi. Bagi jawapan soalan pertama, antara jawapan yang kami perolehi ialah pelajar mengatakan mereka tidak akan berputus asa untuk mencapai matlamat hidup. Seterusnya, pelajar juga berpendapat belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai matlamat hidup adalah salah satu usaha untuk mencapai kesenangan dan kemewahan dalam hidup. Akhir sekali, pelajar menerapkan nilai peribadi, pengaruh persekitaran, aspirasi sosial dan juga kepuasan peribadi yang mendorong untuk mencapai matlamat, untuk mencapai kesenangan dan kemewahan dalam hidup. Bagi soalan kedua pula, apakah pendapat berkenaan bagaimana mereka mendefinisikan sifat materialistik dalam kehidupan? Dan jawapan yang telah kami perolehi adalah antara pandangan mereka berkenaan sifat materialistik ialah suka akan kebendaan dan kemewahan dan juga sifat mengutamakan kebendaan seperti harta benda dan wang ringgit. Akhir sekali, apakah pendapat mereka berkenaan sifat materialistik sama ada sifat materialistik memberi manfaat dalam kehidupan? Sifat materialistik tidak memberi manfaat dalam kehidupan. Antara sebabnya ialah setiap perkara yang berlebihan akan memudaratkan. Kepuasan diperolehi hanya bersifat sementara. Seterusnya bagi soalan keempat, adakah sifat mementingkan kebendaan menjadikan seorang bersikap sombong, angkuh dan takbur? Ada pelajar yang mengatakan ya dan ada juga pelajar yang mengatakan tidak. Bagi jawapan berkenaan jawapan ya, mereka memberi sebab kerana sudah terbiasa dengan kehidupan mewah, menganggap mereka mempunyai segala-galanya dan memandang rendah kepada orang lain. Bagi jawapan tidak pula adalah sebab kerana bagaimana seorang bertindak balas terhadap objek material adalah bergantung kepada nilai, sikap dan tingkah laku individu tersebut. Bagi soalan kelima pula, berkenaan gejala sosial yang berlaku di sekeliling anda termasuk dalam konteks materialistik sebagai seorang pelajar UKM. Antara jawapan yang kami perolehi ialah mereka memilih rakan-rakan berdasarkan gaya hidup mereka. Mereka menganggap duit itu segalanya sehingga ada yang sanggup menjual diri. Dan akhir sekali, mereka mempunyai tekanan untuk memiliki barangan mewah, persaingan untuk memiliki objek tertentu atau penekanan terhadap status sosial melalui penggunaan barangan. Seterusnya bagi soalan keenam, berkenaan Ali, Abu dan Chong, di mana Ali merupakan seorang pengguna peranti siswa berjenama Samsung, manakala Abu dan Chong pula adalah seorang pengguna iPad berjenama Apple. Dan perkara ini telah menimbulkan tekanan kepada Ali dan soalannya adalah, wajarkah Ali bersifat sedemikian? Jawapan antara jawapan yang kami perolehi adalah
Tidak, ahli tidak sepatutnya berasa tertekan kerana jenama tablet bukanlah penentu kebahagiaan atau harga diri seseorang. Selain itu, kami juga mendapat jawapan ahli seharusnya bersyukur dengan pemberian tablet tersebut kerana masih ramai lagi pelajar yang kurang berkemampuan tidak mendapat peranti siswa untuk kegunaan semasa belajar. Dan akhir sekali, kebahagiaan seseorang tidak seharusnya bergantung kepada pemilikan barang tertentu atau sejauh mana mereka dapat menandingi orang lain dari segi material. Itu sahaja dari saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan analisis kajian untuk soalan borang soal selidik. Bagi soalan yang pertama, berdasarkan carta, kami dapati bahawa seramai 9 orang pelajar, iaitu 22% mengaku bahawa mereka seorang yang materialistik. Dan ini mungkin disebabkan oleh pelajar mungkin berasa terdorong untuk mengukur nilai diri dan kejayaan mereka berdasarkan pencapaian materialistik, seperti memiliki gadget terkini, memakai pakaian yang bergaya atau menghadiri sekolah berprestij. Bagi soalan yang kedua, berdasarkan carta, kami dapati bahawa seramai 17 orang, iaitu 41.5% telah memilih setuju dan sangat setuju dengan sifat materialistik boleh mengakibatkan pelajar menghadapi tekanan dalam kehidupan. Dan ini mungkin terjadi disebabkan oleh kesan tekanan terhadap bebanan kewangan yang mereka hadapi, dan yang kedua mungkin disebabkan oleh tekanan terhadap akademik. Pelajar mungkin merasakan tekanan yang kuat untuk cemerlang dalam akademik yang membawa kepada tekanan yang tinggi, persaingan dan ketakutan untuk gagal. Bagi soalan yang ketiga, kami dapati bahawa sebanyak 11 orang, iaitu 27.5% telah memilih bersetuju dan sangat bersetuju dengan doktrin materialistik dalam kalangan pelajar akan menjejaskan keimanan dan kerohanian. Dalam proses mendapatkan benda diyakini bernilai tinggi dan mendatangkan kesenangan serta kebahagiaan, mungkin manusia akan menggunakan apa jua cara sekalipun bertentangan dengan nilai akhlak mulia. Kesannya, tanpa mereka sedar, doktrin memuja dan mengagungkan kebendaan ini menyebabkan mereka mengabaikan nilai kerohanian dan keimanan mereka. Untuk soalan yang keempat, kami dapati bahawa sebanyak 52.5% memilih skala 3 hingga 5 yang menunjukkan lebih daripada separuh responden bersetuju dengan pernyataan sifat mementingkan kebendaan akan menjadikan seseorang bersifat sombong, angkuh dan takbur. Ini menunjukkan bahawa ramai yang mengukur kejayaan seseorang berdasarkan aspek kebendaan yang dimiliki oleh orang itu. Ini membuatkan lebih ramai orang yang menjadi lebih materialistik dan sibuk untuk menunjuk-nunjuk kekayaan dan kehidupan yang selesa kepada orang sekeliling, sama ada di media sosial ataupun dalam kehidupan mereka, ataupun dalam kehidupan realiti mereka. Dan jelaslah ini menunjukkan bahawa sikap mementingkan kebendaan akan menjadikan seseorang bersifat sombong, angkuh dan takbur. Bagi soalan yang kelima, analisis yang kami dapati sebanyak 51.2% responden tidak menjadikan kemewahan dan kesenangan merupakan matlamat dalam kehidupan mereka. Masyarakat yang tidak menganggap kemewahan sebagai perkara utama hanya memberi keseronokan dan kepuasan yang bersifat sementara dan tidak berkekalan. Pandangan terhadap kesenangan dan kepuasan sebagai tujuan utama kehidupan adalah setara dengan budaya hedonisme. Bagi soalan yang keenam, analisis yang kami dapati pula, majoriti responden bermotivasi untuk bekerja keras dan bersungguh-sungguh bagi mendapatkan kemewahan dalam kehidupan mereka. Faktor daripada keinginan mereka untuk meningkatkan kualiti hidup, mencapai kestabilan kewangan dan kesenangan. Seseorang mungkin juga bermotivasi untuk bekerja keras bagi mencapai kemewahan kerana mereka percaya bahawa ia dapat memberi kebahagiaan dan kesejahteraan terhadap mereka sendiri dan orang lain. Bagi soalan yang terakhir, graf menunjukkan bahawa seramai 18 orang responden, iaitu 45% berpendapat bahawa mereka tidak setuju sifat materialistik telah mewujudkan daya saing yang tinggi dalam kalangan pelajar, manakala 15 orang responden, iaitu 37.5% pula berpendapat bahawa mereka bersetuju sifat materialistik ini telah mewujudkan daya saing yang tinggi antara pelajar.
Dan perbezaan pendapat responden ini mungkin berbeza bergantung kepada faktor-faktor seseorang. Antara faktor yang menyebabkan wujudnya daya saing yang tinggi dalam kalangan pelajar adalah lingkungan sosial antara mereka yang menekankan persaingan mendapatkan pencapaian yang bagus dari aspek kebendaan. Maka pelajar akan cenderung untuk bersaing antara mereka bagi mencapai keberhasilan tersebut. Dan ini amat penting untuk mengimbangi semangat daya saing dengan nilai-nilai yang lebih holistik bagi mencapai pengembangan diri serta kestabilan emosi. Kesannya, dengan semangat daya saing yang stabil ini dapat membantu pelajar mencapai prestasi yang lebih baik dari segi aspek rohani, akademik dan sosial dalam kehidupan mereka. Berikut merupakan rumusan. Cara kajian dijalankan ialah temubual secara bersemuka dan maya. Jumlah responden ialah sebanyak 30 orang pelajar dan jumlah soalan ialah 8 soalan bagi setiap individu. Rumusan yang dapat disimpulkan daripada kajian ini ialah pemikiran materialistik mestilah seimbang dengan sifat kerohanian agar kita tidak lalai dengan asyik mengejar dunia. Seterusnya, sikap berat sebelah antara salah satu juga tidak digalakkan sama ada terlalu taksub akan agama atau taksub pada materialistik. Kita harus sedar bahawa kedua-dua elemen ini amat penting dalam melengkapkan kehidupan mereka. Dan akhir sekali, mempunyai agama sudah memadai, tetapi tanpa materialistik, kita bagaikan mungkin tiada tempat berlindung seperti rumah atau teknologi untuk menghubungkan kita dengan orang yang jauh. Seterusnya merupakan cadangan untuk mengatasi sikap materialistik. Pertama, pihak mesti haruslah menyediakan kaunseling kepada pelajar terutamanya berkenaan maklumat tentang pemikiran materialistik. Selain itu, pihak mesti juga haruslah mengurangkan beban pelajaran supaya pelajar tidak stres. Yang kedua, pihak zakat haruslah menyediakan bantuan zakat kepada pelajar yang memerlukan. Dengan ini, dapat mengurangkan sikap materialistik dalam diri pelajar. Dan akhir sekali, pihak kerajaan haruslah memperbanyakkan program kesedaran dan perpaduan di IPTA untuk menyambai semangat kekitaan dalam warga IPTA khususnya. Secara kesimpulannya, fahaman materialistik tidak hanya memberi kesan ke arah kehancuran sistem masyarakat, moral serta kepercayaan agama, akan tetapi ia juga mampu memberi perkara positif seperti membangkitkan motivasi diri untuk mencapai kejayaan. Oleh itu, pentingnya pelajar UKM khususnya untuk mempelajari dan memahami sejarah perkembangan sains, falsafah dan tamadun barat yang amat sebati dengan materialism, sekularisme dan agnostik serta tidak percaya sebulatnya falsafah yang datang dari barat. Sekian, terima kasih.